Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan dan nikmat yang terlampau banyak daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan salah satu kurniaan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ialah kita diberikan peluang untuk berada dalam siri Tazkirah Ramadan pada kali ini. Dan Alhamdulillah kita telah pun berada dalam siri yang ke-26. Dan insyaAllah kita akan cuba untuk melengkapkan siri Tazkirah Ramadan kita ini sehingga ke siri yang ke-30, sesuai ataupun selari dengan bilangan hari puasa yang kita akan tempuhi, iaitu sebanyak 30 hari dalam bulan Ramadan pada kali ini. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, tazkirah ini merupakan satu majlis ataupun satu medium yang sangat penting dan sangat memberikan manfaat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-55. Allah Ta'ala menyebutkan وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Sidang muslimin rahimakumullah, perintah Allah Ta'ala ini disebutkan dalam Al-Quran supaya kita memberikan peringatan dan kita juga mendengar peringatan. Bila sebut tazkirah, akan ada orang yang memberikan tazkirah. Tazkirah ni apa dia? Tazkirah ialah peringatan. Ada orang yang memberikan peringatan dan akan ada orang yang akan menerima peringatan. Jadi disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi, orang yang memberikan tazkirah dan orang yang menerima tazkirah itu akan mendapat manfaat. Kita akan bincangkan dalam siri kali ini apakah manfaat-manfaat yang kita akan perolehi kalaulah kita ini orang yang rajin, orang yang istiqamah mendengar tazkirah. Saudara muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, sesuai dengan logik yang kita lihat, kenapa orang lelaki difardukan ke atasnya untuk solat Jumaat seminggu sekali, dan dalam solat Jumaat itu dia ada khutbah. Dalam khutbah itu banyak sekali peringatan-peringatan yang diberikan oleh khatib kepada audience. Banyak peringatan yang diberikan oleh khatib kepada jemaah yang hadir. Kenapa wajib bagi lelaki untuk hadir solat Jumaat? Wajib untuk mendengar khutbah. Maka disitulah ada nilai manfaat yang akan diterima kepada orang yang mendengar tazkirah, orang yang mendengar khutbah. Kerana lelaki ini merupakan ketua dalam rumah tangganya, maka dia wajib untuk mendengar tazkirah itu untuk recharge balik iman dia, recharge balik amalan-amalan dia. Kerana mungkin dalam tempoh seminggu semangat dia dalam melakukan ibadah ataupun semangat dia untuk menjauhi perkara-perkara mungkar itu, dia akan luntur dalam tempoh seminggu. Maka sebab itu dalam tempoh 7 hari berulang, maka orang lelaki wajib untuk mendengar khutbah di masjid melalui salat Jumaat. Dan dengan cara itu untuk dia recharge balik iman dia, recharge balik ibadah dia, agar kembali istiqamah, agar kembali konsisten. Ini yang dikatakan pentingnya tazkirah itu. Maka kita lihat beberapa manfaat dalam siri tazkirah ataupun peringatan. Tazkirah ini khusus untuk memperingati Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir.
Yang pertama sekali disebutkan bahawa majlis zikir ini ataupun majlis tazkirah ini penting kerana dia ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan tazkirah itu ibadah, dan orang yang mendengar tazkirah itu juga ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak menyebutkan sebelum ini bahawa apabila sesuatu amalan itu disebut sebagai ibadah ataupun ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pastinya ada pahala yang disediakan oleh Allah taala. Pahala untuk orang yang memberikan tazkirah dan pahala orang yang mendengar tazkirah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawa orang yang berada dalam majlis zikir, majlis memperingati Allah taala itu, mereka ini berada di taman-taman syurga. Alangkah indahnya sidang hadirin penonton yang dikasihi sekalian, bahawa kita sekarang ini berada di taman-taman syurga, kerana pastinya di taman-taman syurga, majlis memperingati Allah Subhanahu wa taala ini, kita mendapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, tazkirah ini penting sebenarnya adalah untuk kita mendidik jiwa kita yang kadang-kadang berat untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kadang-kadang hati kita ni berat terhadap perintah agama. Maka sebab itu pentingnya ada orang memperingatkan kita semula supaya kita ini kembali kepada agama Allah, kembali untuk melakukan tuntutan-tuntutan agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang biasalah iman kita ni ada kalanya dia akan naik dan ada kalanya dia akan turun. Sebab tu disebutkan al-iman yazid wa yanqus. Iman ini dia boleh jadi bertambah dan boleh jadi berkurang. Maka bagaimana kita nak pastikan bahawa iman kita ini sentiasa bertambah ataupun sekurang-kurangnya konsisten, dan minta dijauhkan supaya iman kita ini menurun, merosot. Maka sebab itu nak pastikan iman kita ini sentiasa meningkat ataupun sekurang-kurangnya konsisten, maka perlu untuk kita mendengar tazkirah, peringatan-peringatan. Kerana peringatan ini, pentazkirah ataupun orang yang menyampaikan tazkirah itu akan memberikan ingatan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan taat kepada perintah Allah. Akan disebutkan juga tentang ancaman-ancaman bagi mereka yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh tazkirah Ramadan, dalam tazkirah Ramadan banyak sebelum ini kita bincangkan tentang kelebihan-kelebihan beramal dalam bulan Ramadan. Jadi tazkirah ini, peringatan ini seolah-olah dia merupakan satu motivasi ataupun satu pembakar semangat agar orang yang mendengar tazkirah itu berlumba-lumba untuk beribadah, berlumba-lumba untuk mencari, memburu kelebihan-kelebihan beribadah dalam bulan Ramadan. Itu pentingnya tazkirah. Yang kedua, yang ketiganya, pentingnya tazkirah ini adalah untuk melembutkan jiwa kita yang kadang-kadang telah pun mengeras, hati kita yang kadang-kadang telah pun menjadi keras. Kerana apa? Kerana dosa yang dilakukan. Sebab itu Nabi pernah menyebutkan dalam satu jasad manusia itu ada seketul daging, dan daging itu bila mana seseorang itu melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, maka dalam daging itu akan ada bintik-bintik hitam. Hati yang dikatakan daging itu ialah hati. Bila di mana melakukan maksiat pada Allah Ta'ala, dosa kepada Allah Ta'ala, maka akan ada bintik-bintik hitam. Makin banyak dosa yang dilakukan, makin banyak bintik-bintik hitam itu, dan akhirnya dia akan jadi keras.
Maka sebab itu pentingnya tazkirah ini untuk kita kembali melembutkan hati kita yang keras itu, ya, kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita tak mendengar tazkirah, kita tak mendengar peringatan yang diberikan, mungkin kita akan terus lalai, hanyut dengan maksiat yang kita lakukan. Maka sebab itu pentingnya untuk kita ini mendengar tazkirah. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini kita melihat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalb wa inna ab'adan nas minallahil qalbul qasi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, janganlah memperbanyakkan percakapan selain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak bercakap selain daripada zikrullah, ingat kepada Allah, termasuk orang yang memperingati, yang memberikan peringatan, dan juga termasuklah orang yang mendengar peringatan itu. Jangan banyak cakap, tapi banyaklah zikrullah. Kemudian kata Nabi lagi, maka sesungguhnya banyak bercakap selain daripada zikrullah itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Banyak bercakap hal-hal lain, bukan hal yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penyebab kepada hati keras. Kemudian Nabi kata, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang berhati keras. Itu satu ancaman, ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling jauh dengan Allah taala ialah mereka yang mempunyai hati yang keras, bukan hati yang lembut. Jadi maka sebab itu pentingnya zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nak ingat sendiri Allah taala tu susah sebab kita lalai. Maka sebab tu pentingnya ada orang yang menyampaikan peringatan itu dan kita sekadar mendengar, kerana orang yang mendengar itu juga penting. Disebutkan, walaupun kita tak boleh menjadi orang alim ataupun orang yang belajar, maka jadilah, kata Nabi, jadilah orang yang mendengar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Sekurang-kurangnya mendengar. Kita nak mencari Allah, kita nak mencari sendiri, baca buku sendiri kita malas, ataupun sekurang-kurangnya kata Nabi tadi, mendengar. Mendengar tidak perlukan apa-apa daya yang sangat besar, sekadar menyediakan telinga dan diam. Itu yang disebutkan, mudah untuk mendengar tazkirah ini. Sedang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, apa kelebihan orang yang mempunyai hati yang lembut, hati yang bersih? Disebutkan oleh ulama, orang yang mempunyai hati yang lembut, jiwa yang bersih, mereka ini pertamanya, mereka akan cepat rasa bersalah dengan dosa yang dilakukan. Walaupun dosa yang dilakukan itu kecil, tetapi dia cepat sensitif dengan maksiat yang dilakukan. Ini kelebihan orang yang mempunyai hati yang lembut. Sebaliknya, orang yang hati keras, kadang-kadang dosa kecil itu tidak memberikan sedikit keinsafan kepada dia, tidak terasa sensitif dengan maksiat walaupun maksiat itu kecil. Ini masalah kalau hati keras. Yang kedua, kata ulama, orang yang hatinya lembut, jiwanya bersih, maka dia ni akan rasa seronok untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih, maka dia akan rasa seronok untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, maka pentingnya tazkirah ini untuk kita memperbaiki diri dan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhirnya, satu peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang biasa kita dengar, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka jasad itu akan jadi baik. Sebaliknya, apabila dia buruk, maka jasad tersebut akan menjadi buruk. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah qalbu, iaitu hati. Penting untuk kita menjaga hati ini agar sentiasa sejahtera, hati kita sentiasa bersih, supaya jasad keseluruhan kita ini akan menjadi jasad yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ingatan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, yauma la yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat nanti, harta dan anak-anak tidak akan memberikan manfaat kepada kita, tetapi kata Allah Ta'ala, yang akan memberikan manfaat di hari akhirat nanti ialah mereka yang mempunyai hati yang sejahtera, hati yang lembut, hati yang baik. Maka sebab itulah kita nak usahakan kita dapat hati yang lembut, jiwa yang bersih melalui tazkirah yang kita sama-sama sertai. Mudah-mudahan ada manfaat. Maka itulah yang akan memberikan kita kelebihan di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.